warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid cikgu semua. Untuk hari ini, untuk subjek sains, cikgu ada sediakan, cikgu sedang sediakan ni sebenarnya e-lesson. Cikgu akan upload di YouTube dan kamu boleh tonton dan pada bila-bila masa. Tak semestinya ikut jadual waktu kamu pada pukul 9 pagi kamu kena tengok pukul 9 pagi, tak semestinya. Ya, yang pastinya subjek sains seminggu sekali. Alright, untuk belajar dari rumah ataupun BDR. Jadi pada kali ini cikgu nak sambung topik sains kita yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu topik bunyi. Tapi cikgu nak pergi kepada topik baru sebab topik bunyi tu kita dah sampai ke penghujung dia, ya. Dan cikgu harap kerja-kerja rumah yang cikgu bagi tu kamu dapat siapkan, ya. Jangan ada yang hantar buku tapi tak siapkan, tak buat. Jadi cikgu tak suka. Sebab dari situ sebenarnya kamu belajar dan mengingati fakta-fakta. Sebab dalam kelas kadang-kadang kamu boleh lupa, tapi bila kamu buat di rumah, kerja sekolah ni, itu merupakan satu pengukuhan, aktiviti pengukuhan supaya apa yang kamu belajar lekat dalam awak punya minda awak, ya. Jadi untuk hari ini kita akan sambung topik baru, iaitu tenaga, ya. Kamu boleh lihat pada buku teks kamu pada muka surat 123. Tapi sebelum cikgu mulakan pengajaran ataupun PDPR, pembelajaran dan pembelajaran rumah ni, PDPR ni dari cikgu nak kamu sediakan yang pertama buku teks, yang kedua buku nota sains, semua dah ada kan, cikgu dah bagi kan. Yang ketiga alat tulis. Jadi 3 benda ni mesti ada di depan kamu sambil kamu menonton video e-lesson ni, ya. Baik. Untuk seterusnya, sebelum cikgu mulakan tajuk tenaga ni, kamu perlu tahu yang sebelum kamu belajar, kamu perlu ada satu objektif, ya, tujuan kamu belajar ni, apa yang kamu dapat di akhir pengajaran. Jadi apakah objektif pada hari ini, ya? Objektif pada hari ini, di akhir pengajaran kamu sepatutnya dapat, bukan sepatutnya, kamu mesti dapat menyenaraikan sumber tenaga dan bagaimana ianya diperolehi dengan betul. Ada 2 benda tu, Satu, kamu menyenaraikan sumber tenaga. Yang kedua, kamu kena nyatakan bagaimana ianya diperolehi. Baik, kamu nak nyatakan tu sama ada dalam bentuk lisan, tak ada masalah. Yang penting semua sumber tenaga yang awak akan belajar nanti, awak boleh cakap ataupun menyenaraikan secara lisan pun boleh, ataupun menyenaraikan secara bertulis dengan menggunakan peta minda pun boleh. Dan juga mungkin kamu nak senaraikan mengikut urutan atau list, ataupun dalam bahasa Melayunya kamu senaraikan nombor 1, nombor 2, nombor 3 pun boleh juga, tak ada masalah. Yang penting kamu boleh sebut setiap sumber tenaga dan bagaimana ianya diperolehi. Okey, itu adalah goal kamu pada hari ini. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut goal lah. And learning objective is one of the very crucial things that you have to cikgu cakap orang putih pula. Baik, objektif pembelajaran merupakan salah satu elemen sangat penting sebelum kamu memulakan pelajaran. Jadi kamu kena pegang dari awal pengajaran sampai akhir pengajaran, kamu dapat uji adakah kamu mencapai objektif pengajaran pada hari ini. Objektif pembelajaran pada hari ini, adakah kamu capai? Kalau tak capai, maknanya ada sesuatu yang kamu perlu lakukan, iaitu kamu boleh ulang semula, membuat latihan-latihan pemulihan. Kepada yang dah capai, kamu pun boleh ambil action juga dengan membuat latihan pengukuhan. Okey? Baik. Sekarang sebelum kita bermula, pastikan 3 benda yang cikgu suruh sediakan tadi mesti ada bersama kamu, ya. Baik. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat 123. Okey. Dan biarkan dulu. Biarkan dulu buku teks tu di depan kamu. Sekarang cikgu nak tunjuk 3 klip video.
3 klip video yang ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu tenaga. Okey? Baik. Ada 3 klip video ni, cikgu nak kamu perhatikan ataupun tonton dengan teliti setiap satu klip ni, dan cikgu nak kamu cuba fikirkan atau membuat inference. Ingat membuat inference merupakan salah satu kemahiran proses sains yang kamu dah belajar. Sepatutnya kamu dah tahu apa itu inference, menyatakan sebab ataupun menyatakan sebab berdasarkan pemerhatian kamu kan. Jadi kamu nampak. Jadi kamu tengok klip nanti, jadi kamu cuba kaitkan dengan tajuk hari ini, iaitu tenaga. Apa sebenarnya? Sebab apa benda ni macam ni? Jadi kaitkan dengan tenaga ya. Cikgu bagi dalam masa 2 minit untuk kamu tonton 3 klip video ni, dan kemudian kita akan sambung perbincangan ataupun pengajaran tentang tajuk tenaga ini. Baik, 2 minit sekarang. Cikgu rasa 2 minit dah berlalu, dan cikgu rasa kamu dah perhatikan ketiga-tiga klip video tadi, dan cuba kaitkan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu tenaga. Jadi dalam ketiga-tiga klip video ni, apakah persamaan dia? Apakah persamaan dia? Cuba fikirkan. Persamaannya ialah ketiga-tiganya memerlukan satu daya atau kuasa untuk melakukan sesuatu kerja tu, betul tak? Betul kan? Contoh klip video yang pertama. Klip video yang pertama tu adalah di mana kereta bergerak, sedang bergerak. Daripada keadaan pegun, tidak bergerak, dan kereta itu bergerak. Jadi, apakah yang menyebabkannya bergerak? Apakah yang membolehkannya bergerak? Jadi mesti ada satu daya atau kuasa yang supaya kereta itu boleh bergerak. Sama juga dengan klip video yang kedua. Yang kedua merupakan seseorang sedang mengangkat berat. Mengangkat dumbbell ataupun barbell. Yang ni kita panggil barbell. Yang satu tu kita panggil dumbbell. Jadi dia angkat barbell tu, bagaimana dia boleh mengangkat barbell? Cuba kamu fikir. Jadi mesti ada sesuatu yang membolehkannya untuk mengangkat barbell tu. Sama ada daya atau kuasa yang boleh membuatkan dia mampu untuk mengangkat barbell tu. Sama juga dengan klip video yang ketiga, iaitu lampu tu terpasang. Bila kita switch on ataupun tekan on pada switch, and then lampu tu akan menyala. Jadi bagaimana lampu tu menyala? Apa yang menyebabkan lampu tu menyala? Mesti ada satu kuasa atau daya. Bukan magic. Mesti ada satu kuasa atau daya yang membolehkan lampu tu menyala daripada keadaan gelap, dan boleh ada cahaya. Lampu tu, mentol tu mengeluarkan cahaya. Okey? Baik. Jadi kaitannya dengan tenaga, semua ketiga-tiga klip video tadi memerlukan tenaga untuk melakukan kerja itu atau melakukan aktiviti itu. Ya? Baik. Jadi kita sambung dengan merujuk dengan pada buku teks awak pada muka surat 123. Cuba lihat buku teks pada muka surat 123. Cuba lihat, perhatikan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh orang dalam gambar itu, dalam gambar rajah tu. Jadi setiap orang ada melakukan aktiviti tertentu, betul? Jadi bagaimana ianya bagaimana ianya boleh melakukan aktiviti itu dengan kita sebagai manusia, kita memerlukan tenaga. Bagaimana kita mendapatkan tenaga tu? Melalui makanan. Kita makan tu sebenarnya memberikan kita tenaga. Selalu dalam iklan iklan yang mengatakan okey, makan ni makan tu dapat menambahkan tenaga, betul tak? Jadi
Di situ kita mendapat tenaga, terutamanya bila kita makan makanan yang banyak unsur karbohidrat, banyak unsur protein. Jadi penting untuk kita mendapat tenaga dan melakukan aktiviti-aktiviti harian. Okey? Baik, sila rujuk muka surat 123 tu. Di bawah tu ada satu soalan kan? Jadi soalan tu cikgu nak kamu fikirkan. Bagaimana kamu fikirkan berkaitan dengan semua aktiviti yang dilakukan dalam tu dan kaitkan dengan tajuk kita hari ini iaitu tenaga. Jadi cikgu bagi 1 minit untuk kamu fikirkan. Ya, 1 minit untuk kamu fikirkan dan kaitkan dengan tajuk kita pada hari ini. Tadi klip video, sekarang ni buku teks kamu ada gambar rajah. Jadi di situ kamu cuba buat pemerhatian dan memberikan satu justify ataupun menjustifikasikan kenapa aktiviti itu dapat dilakukan berdasarkan tajuk hari ini. Baik, 1 minit dari sekarang. Cikgu rasa 1 minit dah berlalu. Baik, cikgu harap kamu dapat kaitkan dengan tajuk kita hari ini iaitu tenaga dengan apa yang bagaimanakah aktiviti-aktiviti dalam gambar tu dilakukan. Okey. Baik. Dalam gambar tu ada gambar orang sedang bermain layang-layang, ada orang sedang melakukan barbecue, ada orang sedang bermain gitar dan ada juga bot di atas permukaan laut, betul tak? Jadi semua aktiviti-aktiviti yang dilakukan tu memerlukan suatu daya atau kuasa agar ianya dapat dijalankan dengan sempurna. Jadi di situlah tenaga memainkan peranan. Baik, contoh bot, bot bergerak. Takkan bot tu nak duduk atas maksudnya berada di atas permukaan air dan dalam keadaan pegun macam tu je, mesti bergerak, betul tak? Jadi tenaga apakah yang menggerakkan dia? Jadi kita nak bincang lepas ni dalam tajuk tenaga ni. Tapi sebelum tu kita pergi kepada tajuk yang pertama iaitu sumber tenaga. Baik. Selain daripada bot tadi, awak juga boleh tengok kanak-kanak sedang bermain layang-layang. Jadi cuba fikirkan bagaimana layang-layang tu boleh terbang di atas di udara. Jadi apa yang menyebabkan layang-layang tu mampu untuk terbang di udara? Ada angin. Kan? Dekat dekat bawah pokok pula ada seorang pemuda sedang bermain gitar. Jadi aktiviti yang dilakukan tu memerlukan tenaga untuk dia memetik gitar tu. Walaupun kita nampak benda tu remeh, tapi ianya sebenarnya memerlukan tenaga untuk memetik gitar. Dan juga barbecue, cuba tengok api yang marak menyala tu kan, itu merupakan sumber tenaga juga. Jadi kalau tak ada api, boleh masak tak makanan yang dipanggang tu? Tak boleh kan? Jadi di situ tenaga ni bukannya kita kata bila sebut tenaga wah kuat. Tak semestinya. Dia ada banyak konteks ataupun aplikasi dalam tenaga. Kita tak boleh nak cakap tenaga ni berkaitan dengan angkat berat. Tak semestinya. Okey, jadi kita nak tengok lebih lanjut. Tapi mula-mula sekali kita nak tengok sumber tenaga. Baik. Untuk sebelum tu sumber tenaga ni, Kak Cikgu nak kamu merujuk buku teks kamu pada muka surat 124. Cuba buka muka surat 124. Di situ kamu dapat lihat ada beberapa sumber tenaga. Ya. Baik, sumber tenaga ni yang kita nak bincangkan ni adanya daripada alam semula jadi dan ada juga yang dibuat ataupun dicipta oleh manusia. Okey? Jadi yang alam semula jadi ni contohnya kamu tengok matahari. Matahari merupakan sumber utama tenaga. Ingat tak masa kita belajar tajuk tumbuhan dulu? Matahari ni diperlukan untuk apa? Ya, untuk proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ni di mana pokok ataupun tumbuhan menghasilkan makanan. Jadi makanan yang dihasilkan tu memberikan tenaga kepada tumbuhan tu untuk melakukan aktiviti-aktiviti hariannya. Tumbuhan pun ada aktiviti-aktiviti hariannya. Contohnya seperti respirasi, proses menyerap air daripada akar, ataupun bergerak balas terhadap rangsangan. Itu semua aktiviti yang tumbuhan buat. Dan tenaga yang ada dalam tumbuhan tu
manusia pula ambil atau haiwan ambil dan makan. Contohnya buah. Tenaga disimpan dalam buah, kita makan. Jadi tenaga tu dipindahkan kepada kita. Maka kita ada tenaga. Sebab tu cikgu cakap kalau manusia, makanan merupakan sumber tenaga. Ya, tak ada pula orang tu nak bergerak kena masukkan minyak petrol dulu dalam mulut dia. Ada orang minum minyak petrol untuk bergerak? Tak ada kan? Kita memerlukan makanan sebagai sumber tenaga. Tapi untuk mechanical ataupun engine, benda yang menggunakan engine atau mechanical ni memerlukan sumber tenaga dalam bentuk macam petrol ataupun petroleum lah. Tapi kita nak tengok satu persatu. Yang cikgu cakap tadi, matahari. Matahari merupakan sumber utama tenaga. Jadi ianya memberi tenaga kepada tumbuhan, dari tumbuhan pindah kepada manusia. Ya, jadi dari situ tenaga berpindah dari satu objek kepada satu objek. Baik. Jadi yang kedua ialah sumber tenaga yang cikgu nak bincangkan adalah air. Air juga merupakan sumber tenaga. Bagaimana air boleh menjadi sumber tenaga? Mesti awak fikir, takkan kita minum air kita boleh ada tenaga? Bukan kita minum. Sebenarnya air kita ada satu proses dipanggil di Malaysia ni ada beberapa kita panggil penjana elektrik ataupun tempat di mana kuasa hidroelektrik dihasilkan. Contohnya empangan bakun, empangan kenyir, banyak lagi. Jadi dia menggunakan kuasa air yang laju bergerak, dia memusingkan turbin. Turbin ni merupakan kipas. Macam kipas, dia memusingkan. Jadi bila berlaku pusingan ini, maka tenaga akan dihasilkan. Bagaimana? Itu kita akan belajar kemudian dalam tajuk perubahan tenaga. Okey, daripada air tadi, dia boleh merubah kepada tenaga apa? Okey, yang cuma kita tahu air merupakan sumber tenaga. Jadi kita boleh gunakan air sebagai sumber tenaga. Okey? Baik, tadi cikgu sebut pasal matahari kan. Baik, matahari itu merupakan sumber utama tenaga yang cikgu nyatakan pada awal tadi. Dan kita juga boleh hasilkan tenaga, bukan sahaja pokok yang menghasilkan tenaga daripada sumber matahari. Tapi kita, manusia juga pernah tengok tak panel suria yang orang letak kat atas bumbung tu untuk hasilkan tenaga. Bila kita sebut tenaga di sini, ianya boleh menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni yang kita gunakan untuk kehidupan seharian. Jadi semua sumber tenaga ni kita perlukan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Yang paling penting sekali, sebab dalam kehidupan kita kalau tak ada elektrik memang sukar. Kita tak boleh nak hidup. Sebab kalau orang dulu digunakan api saja, pelita dalam rumah. Tapi sekarang ni semua alat perkakas dalam rumah menggunakan tenaga elektrik. Jadi perlunya sumber tenaga yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Bila cikgu sebut tenaga elektrik. Okey. Jadi matahari tadi kita gunakan panel suria untuk boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik. Baik. Air juga tadi cikgu cakap stesen jana kuasa hidroelektrik kan. Dia menggerakkan turbin, air itu melalui turbin tu akan berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Baik. Selain itu, biogesin merupakan salah satu sumber tenaga. Apa itu biogesin? Biogesin merupakan tumbuhan-tumbuhan yang sudah reput dan najis haiwan biasanya kita gunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Mungkin di Malaysia kita tak praktikkan. Awak pun mungkin, boleh guna ke najis haiwan, tumbuhan-tumbuhan mereput ni untuk hasilkan tenaga elektrik? Ya, boleh. Setengah negara, sebab mungkin negara dia tak ada air, tak ada sungai yang laju. Macam kita di Malaysia banyak sungai yang laju kan, sungai yang besar. Kita boleh gunakan stesen jana kuasa air tu untuk menghasilkan elektrik. Tapi setengah negara dia tak ada. Jadi dia boleh guna alternatif biogesin. Sebab di semua tempat ada tumbuhan. Jadi tumbuhan tu mereput, menghasilkan satu bentuk tenaga. Dan najis-najis haiwan tadi pun menghasilkan satu bentuk tenaga dan menghasilkan, boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, itu biogesin melalui tumbuhan mereput dan juga najis haiwan. Baik, selain daripada itu juga ada satu daripada alam semula jadi juga kita panggil geoterma. Geoterma ni merupakan sumber tenaga daripada batuan panas di bawah permukaan bumi. Pernah tengok tak kolam air panas? Kolam air panas tu, air tu keluar daripada perut bumi ke atas, dan di bawah tu sebenarnya
ada batuan yang panas. Jadi dia keluar ke atas, bergerak ke atas dan menghasilkan air pancut, air kolam air panas. Jadi sebenarnya kita boleh tukarkan, sekiranya ada kolam air panas yang banyak, kita boleh gunakan alam semula jadi itu tadi untuk tukarkan kepada bentuk tenaga elektrik. Ya, tapi di Malaysia ni tak banyak kita ada kolam air panas, tapi setengah negara macam Amerika ada satu yang panggil Yellowstone. Dekat sana tu ada satu kawah air kolam air panas, ya, dan sebenarnya ianya mampu untuk menghasilkan tenaga elektrik dalam jumlah yang banyak untuk kegunaan harian. Okey, baik, itu geothermal. Seterusnya, selain daripada geothermal, kita juga muka surat seterusnya iaitu 125, muka surat 125 ada buku teks awak boleh rujuk. Tenaga sumber dia adalah angin. Angin pun boleh dijadikan sumber tenaga, di mana angin ni dia menggerakkan kincir angin, ya. Setiap sumber tenaga tadi dia memerlukan alat untuk menghasilkan tenaga elektrik. Air tadi kita gunakan turbin pada stesen jana kuasa. Matahari panel suria. Yang cikgu cakap pasal tumbuhan tadi, tumbuhan tu yang mampu menghasilkan tenaga menggunakan cahaya matahari. Tapi kalau kita nak gunakan cahaya matahari itu sebagai sumber tenaga, kita gunakan panel suria. Jadi ada alat, ya, untuk menukarkan tenaga tadi kepada tenaga elektrik. Kalau angin, diguna kincir angin, di mana setengah tempat tu anginnya kuat. Contohnya kawasan-kawasan di Balkan, kawasan-kawasan macam di Holland, banyak kita tengok ada kincir angin. Sebab itu pun merupakan salah satu trademark negara tu, kincir angin, di mana angin bertiup dengan kencang dan memusingkan kincir angin tu. Nanti kincir angin tu akan menukarkan tenaga kepada tenaga elektrik. Jadi itu merupakan juga salah satu sumber tenaga, iaitu angin. Baik, selain daripada tu, tenaga nuklear. Tenaga nuklear merupakan tenaga buatan manusia. Ada juga, kita biasanya akan ada satu stesen jana kuasa nuklear. Ya, di Malaysia ni kita ada, tapi tidak sehebat di negara-negara yang lebih maju. Contoh Jepun. Jepun yang dekat Fukushima dulu ada berlaku satu letupan dekat sana disebabkan oleh tsunami. Satu stesen jana kuasa bahaya. Tenaga nuklear ni sangat bahaya. Jadi kena sentiasa berhati-hati. Dan salah satu bahan yang digunakan macam contoh uranium, bahan-bahan bahan-bahan yang sangat beradioaktif, ya. Maka dari situ dia menghasilkan tenaga nuklear. Jadi tenaga nuklear tadi dia akan boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik. Dekat Jepun pun sudah menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga elektrik mereka. Ya, tapi kita perlu berjaga-jaga sebab tenaga nuklear sangat bahaya sebab dia beradioaktif. Contoh apa yang berlaku di satu tempat tu, di mana stesen jana kuasa nuklear dia meletup. Dan semua orang kebanyakan kat situ, memang tempat tu dah jadi padang jarak, padang terkukur, tak ada orang tinggal lagi dah. Bahaya. Sebab ianya mengambil masa yang lama untuk bahan radioaktif tu hilang. Tapi sampai sekarang masih lagi ada. Tengok betapa bahayanya. Selain daripada uranium, kita juga ada bahan-bahan seperti plutonium. Jadi semua ni beradioaktif. Di Malaysia kita hanya ada sedikit saja pusat janaan tenaga nuklear, hanya untuk sekadar kajian, dan kita bukan gunakan sebagai sumber utama untuk menghasilkan elektrik. Kita di Malaysia banyak sungai, jadi air itu merupakan sumber paling utama kita untuk menghasilkan elektrik. Baik, seterusnya selain daripada yang cikgu sebutkan tadi, ada juga ombak. Ombak juga boleh dijadikan sebagai sumber tenaga, di mana ianya menggerakkan turbin juga, macam air. Menggerakkan ombak tu datang, kalau setengah tempat tu ombak dia sangat besar, tapi bukan tsunami lah. Ombak yang berskala 2-3 meter atau so ombak ni boleh juga menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Baik. Itu adalah sumber-sumber tenaga. Baik, cikgu akan ulang semula. Yang pertama, cikgu sebut tadi adalah matahari, sumber tenaga. Yang kedua, air, ya. Yang ketiga, biogeosim.
Yang keempat, geothermal. Yang kelima, angin. Yang keenam, nuklear atau tenaga nuklear. Yang ketujuh, ombak. Yang ke-8, ada satu lagi yang cikgu tertinggal, iaitu bahan api fosil. Bila kita sebut fosil ni, kita tahu biasa orang sebut fosil ni fosil dinosaur. Apa kaitan dia? Jadi bahan api fosil ni terjadi di mana berlakunya perebutan zaman dinosaur dulu. Zaman-zaman dinosaur, tumbuhan, haiwan yang merebut masuk di bawah lapisan bumi. Maka daripada situ maka terhasillah sumber bahan api fosil, iaitu petroleum, arang batu dan juga gas asli. Tiga benda ni. Jadi ingat, bahan api fosil ada tiga: petroleum, arang batu dan gas asli. Ianya boleh didapati contoh setengah negara macam kita Malaysia pun kita ada petroleum. Kita ada pelantar minyak. Di Brunei ada. Yang paling banyak sekali dekat negara-negara Arab sana. Petroleum sangat-sangat diperlukan pada zaman sekarang lah. Sebab kebanyakan kenderaan menggunakan petroleum, kebanyakan mesin menggunakan petroleum. Selain daripada sebab daripada petroleum tu juga dia akan mengubah kepada tenaga elektrik. Okey. Jadi dekat Malaysia ni, selain daripada air merupakan sumber tenaga kita, petroleum ataupun bahan api fosil juga merupakan sumber tenaga kita yang kita utamakan. Selain daripada air tadi. Stesen jana kuasa hidroelektrik, jana kuasa untuk menghasilkan elektrik. Jadi semua tenaga ni kita boleh ubah kepada tenaga elektrik, di mana tenaga elektrik membantu kehidupan seharian kita untuk menggerakkan mesin, untuk kita menyalakan lampu di rumah, untuk memasak, untuk bergerak ke sana ke sini, untuk menggerakkan kipas dalam rumah. Bayangkan kalau elektrik ni tak ada, tenaga elektrik ni tak ada. Bayangkan kalau kita tak mampu untuk hasilkan maksudnya kita tak mampu untuk hasilkan tenaga elektrik ni melalui air ke, melalui biogesim ke, melalui tenaga nuklear ke, apa berlaku? Macam kita hidup pada tahun 5 ke 60 tahun yang dulu, macam duduk kita tidak bertamadun, tak ada apa-apa perubahan. Jadi perlunya tenaga ataupun sumber tenaga ni yang kita perlu jaga, supaya ianya tak habis, sentiasa kita boleh guna. Baik. Jadi untuk muka surat 125 tu, dekat bawah sekali tu dia ada satu soalan tanya, bagaimana sumber tenaga ini diperolehi? Okey. Bagaimana? Baik, cikgu bagi awak 2 minit untuk fikir. Setiap sumber tenaga yang cikgu cakap tadi ada berapa? Matahari, air, biogesim, geothermal, nuklear, bahan api fosil, ombak. Okey? Jadi ada 7 sumber tenaga. Jadi setiap sumber tenaga ni bagaimana ianya diperolehi? Kita nak dapatkan dari mana? Baik, cikgu bagi 2 minit untuk awak fikirkan. Baik, cikgu rasa awak dah bersedia. Bagaimana tenaga, 7 tenaga yang kita bincangkan tadi diperolehi. Contohnya matahari, bagaimana kita perolehi? Kalau awak tak tahu macam mana nak dapat tenaga tu, memang masalah lah. Sebab matahari kan sentiasa ada. Jadi itu adalah anugerah Tuhan. Kita boleh dapat daripada matahari lah, of course. Jadi yang kedua, air. Daripada sungai. Daripada sungai. Sungai yang mengalir dengan deras lah, sebab dia nak menggerakkan turbin. Tadi kan cikgu cakap kan, kalau setakat sungai biasa-biasa tak maulah. Sungai yang dalam, macam contoh sungai Sungai Pahang, di Pahang sana, sungai di Perak sana, sungai di Sarawak sana, airnya sangat laju. Baik, yang ketiga ialah biogesim. Biogesim ni daripada haiwan yang merebut dan juga najis haiwan, okey, ataupun tumbuhan-tumbuhan yang merebut. Geothermal daripada batuan panas, okey. Angin daripada angin lah, angin yang bertiup dengan kuat, menggerakkan kincir angin. Nuklear, ini adalah buatan manusia, biasanya daripada stesen jana kuasa nuklear.
Buatan manusia biasanya digunakan uranium, plutonium, banyak lagi bahan-bahan ataupun unsur-unsur kimia yang digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear. Baik, yang seterusnya ombak. Tapi laut yang berombak dengan skala yang besar dan baru boleh menggerakkan turbin tu. Baik, seterusnya adalah cikgu akan tunjukkan klip video bagaimana sumber-sumber ini, tak semua, mungkin ada beberapa klip video saja sumber tenaga ini diperolehi. Okey? Baik, cikgu nak awak tengok. Michael dan Jessie berada di pantai. Selepas bermain di dalam air, mereka berlari ke arah makanan yang diletakkan di atas tikar. Mereka memakan makanan yang dibawa supaya mempunyai lebih banyak tenaga untuk terus bermain. Adakah anda tahu bahawa selain makanan, terdapat sumber-sumber tenaga lain di sekeliling kita? Tenaga juga berasal daripada matahari, angin, ombak dan bahkan tumbuhan. Sumber-sumber tenaga ini membekalkan tenaga dalam banyak bentuk. Matahari membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Angin menyebabkan daun bergoyang, oleh itu memberikan daun tenaga. Pergerakan daun adalah suatu bentuk tenaga kinetik. Tumbuhan membuat makanan dalam kehadiran cahaya matahari melalui proses dipanggil fotosintesis. Makanan ini disimpan di dalam tumbuhan dalam bentuk tenaga kimia. Tumbuhan apabila digunakan sebagai bahan api dipanggil biojisim. Baik, cikgu harap kamu dapat tonton beberapa klip video menunjukkan bagaimana satu tenaga itu atau sumber tenaga itu diperolehi. Jadi di Malaysia, cikgu bercakap dalam konteks Malaysia, sumber tenaga kita yang utama adalah daripada petroleum dan juga daripada air, ya. Jadi sumber yang diperolehi itu air ialah mestilah daripada sungai-sungai yang besar, contohnya Sungai Kinabatangan di Sarawak, Sungai Rajang, ya. Jadi ianya boleh menggerakkan turbin kuasa jana hidroelektrik tadi untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan petroleum juga kita ada pelantar minyak, beberapa pelantar minyak terutamanya di Kertih, Terengganu. Kita dapat kalau siapa-siapa yang pernah sampai di sana ataupun pernah sampai di Kertih, Terengganu boleh lihat satu kawasan industri petroleum sangat besar, di mana petroleum itu dijanakan ataupun dihasilkan dan bagaimana ianya ditukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi di Malaysia sendiri pun kita ada dua sumber tenaga yang dipakai dan oleh itu kita dapat hidup dengan selesa, di mana tenaga elektrik ini kita dapat gunakan dalam rumah, di kilang, di kedai, ya, apa sahaja. Macam petroleum sendiri kita dapat gunakan untuk menggerakkan kenderaan, tenaga yang digunakan tu, ya, tenaga daripada tenaga petrol tadi kita isikan minyak petrol ke dalam kereta dan kereta tadi akan ada satu proses untuk menukarkan proses kimianya untuk menukarkan daripada tenaga petrol kepada tenaga elektrik dan supaya kereta tu boleh bergerak. Okey. Baik, jadi cikgu rasa untuk sumber tenaga itu sahaja pada hari ini dan cikgu ingin tunjukkan peta minda untuk sumber tenaga ni. Cikgu akan paparkan klipnya sekejap lagi dan kamu bolehlah lihat dan sekiranya kamu ingin mencatat ataupun ingin membuat peta minda, bolehlah kamu merujuk kepada peta minda yang cikgu hasilkan ini. Jadi cikgu minta sebagai pengukuhan kamu buat satu peta minda berkenaan dengan sumber tenaga dalam buku nota sains dengan tak kisah
peta minda ataupun peta minda yang bagaimana, adakah peta buih atau peta pokok, tak kisah. Yang penting kamu memahaminya dan dapat menggambarkan sumber-sumber tenaga ini dengan baik. Okey. Baik, setelah itu cikgu nak kamu buat satu kuis. Cikgu akan sediakan linknya di grup WhatsApp Sains 4 Dynamic 4 Efficient. Kuis, tekan link dekat grup 4 Efficient ni dan kamu terus akan dibawa kepada satu laman di mana kamu kena jawab soalan kuis ni. Dan setelah kamu selesai jawab, cikgu nak kamu print screen kan. Kalau pakai phone senanglah ya, nak print screen kan, tapi kalau smartphone pun lagi senang sebenarnya. Jadi kamu print screen kan dan kamu hantar pada cikgu melalui WhatsApp 4 e-Science tadi. Cikgu akan aktifkan komen. Selama ni cikgu tak aktifkan komen, tapi cikgu akan aktifkan komen dan kamu hantar di sana. Okey? Sekejap lagi cikgu akan aktifkan komen untuk WhatsApp 4 Efficient Science. Okey? Baik, setelah kamu dah siap buat aktiviti tu sebagai kerja rumah, cikgu juga mahu kamu buat peta minda tadilah ya. Kamu boleh gunakan kreativiti kamu sendiri untuk hasilkan peta minda. Ingat, cikgu suka kerja yang kemas. Bila kamu buat peta minda, mesti kalau kamu nak warnakan ke, nak apa ke, nak guna colourful pencil ke whatever, tak ada masalah, gunalah, tak ada masalah. Okey, yang penting kerja kemas. Cikgu nak kemas dan pastikan kerja yang lepas-lepas tu dah siap. Yang cikgu tanda hari tu banyak yang tak siap, tolong siapkan ya. Baik, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan pergi ke tajuk perubahan tenaga. Jadi sebelum kita masuk tajuk tu, cikgu minta kamu cuba tengoklah sedikit daripada buku teks tu tentang isi kandungan apa yang akan dipelajari pada masa akan datang ni, iaitu perubahan tenaga. Dan seboleh-bolehnya cuba fahamkan dulu, buat satu ulang kaji daripada tajuk awal sampailah ke tajuk sekarang ni, supaya kamu akan ada satu ujian pada akhir tahun nanti, kemungkinan pada bulan 11, ujian akhir tahun. Dan cikgu nak sangat tengok ramai yang boleh mencapai grade yang baik, yang lebih baik. Okey, baik, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa bersama cikgu. Jadi kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi dengan itu cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.